Alhamdulillahil qail afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Surah An-Nisa ayat 82. Artinya, patutkah mereka yakni bersikap demikian, tidak mahu memikirkan isi Al-Quran? Kalaulah Al-Quran itu yakni datangnya bukan dari Allah, nescaya mereka akan dapati perselisihan di dalamnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Semoga iman dan takwa kita terus subur, tersemat kemas dalam jiwa dan sanubari, sehingga saat kita menemui Yang Maha Esa. Sempena majlis tilawah dan menghafal Al-Quran peringkat negeri Perak, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk menerokai dan menghayati mukjizat Al-Quran. Terkandung dalam Al-Quran 114 surah. Setiap huruf Al-Quran mempunyai nilai kemukjizatan tersendiri. Ilmu mukjizat Al-Quran terbahagi pada 7 cabang utama, yaitu bahasa, kejiwaan, syariat, sains, matematika, pengkhabaran lampau dan pengkhabaran akan datang. Tilawah Al-Quran atau bacaan Al-Quran menzahirkan 2 kemukjizatan. Pertama, bahasa. Kedua, kejiwaan. Alunan bacaan Al-Quran yang bertajwid berserta letak taranum ditambah keindahan susunan huruf dan perkataan, dihiasi pula dengan kemerduan suara pembaca, pasti menyentuh jiwa insani, bahkan memberi kesan kepada makhluk sekeliling. Catatan sejarah awal Islam membuktikan hal tersebut. Walid bin Al-Mughirah, seorang pembesar dan penyair Arab, terpuja dengan keindahan bahasa Al-Quran, lantas mengungkap kata-kata sungguh padanya kesempurnaan keindahan bahasa. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu terbelenggu lidah, sejuk amarahnya sebaik mendengar bacaan surah Thaha. Sinaran hidayah lalu menerpa masuk ke dalam jiwanya. Pada era sains dan teknologi masa kini, kemukjizatan bahasa dan kemukjizatan kejiwaan terus dikaji dan dihalusi. Hasil pelbagai kajian ilmiah membuktikan bacaan Al-Quran memberi kesan yang sangat positif pada jantung manusia, tumbuh-besaran tumbuh-tumbuhan, terkesan dengan bacaan surah Al-Waqi'ah. Haiwan sembelihan kurban dapat dijinakkan dengan bacaan ayat daripada surah Al-Imran. Beberapa kajian menunjukkan molekul air terkesan dengan bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran juga menjadi asbab kepada penyembuhan penyakit, sesuai dengan salah satu nama Al-Quran, iaitu Asy-Syifa, yang bermaksud penyembuhan. Mukjizat Al-Quran, khususnya kemukjizatan saintifik Al-Quran, telah menjadi asbab kepada ramai sarjana dan ilmuwan menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Para tetamu rumah Allah yang dimuliakan, umat Islam negara ini secara umumnya menyadari pentingnya Al-Quran dalam hidup insan. Atas kesedaran tersebut, anak-anak telah dikenalkan dengan Al-Quran sejak usia muda. Anak-anak dididik untuk boleh membaca Al-Quran dan diasuh untuk berupaya menghafal surah-surah tertentu, membaca surah tertentu dalam majlis atau sempena peristiwa tertentu. Antaranya ketika memohon hajat, menghadapi dugaan, menghadapi keuzuran dan kematian. Kini minat untuk menghafal Al-Quran semakin meningkat berdasarkan pengajian tahfiz yang berkembang dan semakin mendapat sambutan.
Namun nilai Al-Quran, kehebatan Al-Quran, ilmu dan mukjizat yang terkandung dalam Al-Quran tidak akan dapat diperolehi selengkapnya jika ayat-ayat Al-Quran sekadar dijadikan bahan bacaan dan bahan hafalan. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala mahukan kita berhubungan secara aktif dengan Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala akan membuka dan mendorong hati kita untuk menerokai hingga ke penghujung erti yang terkandung dalam setiap Al-Quran. Khazanah dan mutiara berharga yang terkandung dalam Al-Quran hanya dapat ditemui melalui usaha menerokai dan selanjutnya menghayati Al-Quran. Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Perak Darul Ridwan dalam menetapkan agar kaedah pengajaran Al-Quran hendaklah memberikan keutamaan kepada usaha menerokai dan menghayati kandungan Al-Quran. Menerokai bermaksud menyelidiki, menyelami, mengkaji, menghalusi, mengharungi, menjelajah dan mengembara untuk mengetahui sesuatu perkara yang belum diketahui. Menghayati bermaksud mengalami dan merasai dalam batin serta meresapkan ke dalam jiwa. Justru itu Al-Quran wajib diterokai untuk dihayati dalam setiap jiwa umat Islam. Terdapat ratusan ayat Al-Quran yang menyuruh orang beriman memanfaatkan akal anugerah ilahi agar menjadi insan yang bijaksana. Insan beriman akan memanfaatkan akal, mengambil pengajaran dengan menerokai makna yang tersirat dalam ayat-ayat Al-Quran dan menghayati dalam kehidupan harian. Insan yang memanfaatkan akal akan mencerminkan kebijaksanaan, sifat-sifat insani dan menjauhkan diri dari golongan nafsu haiwani. Pada hari ini, jika ada pemimpin yang menerima rasuah, jika ada pegawai yang pecah amanah, jika ada pekerja yang curi tulang, jika ada peniaga yang menipu, jika ada suami yang mengabaikan tanggungjawab, jika ada anak muda yang terlibat dengan gejala sosial, jika ada pergaduhan yang memutuskan silaturahim, jika ada pertentangan politik kepartian yang menggadaikan persaudaraan, jika hutang gagal diselesaikan, jika solat diabaikan, jika pendidikan agama diremehkan, Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan jawapannya dalam Al-Quran. Antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 58. A'udzu minasyaitonir rajim. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Maksudnya yang demikian itu adalah kerana mereka benar-benar kaum yang tidak mahu menggunakan akal. Menjunjung titah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan agar kandungan Al-Quran diterokai dan dihayati. Program Tadabbur Al-Quran telah dilancarkan di negeri Perak pada 21 Mei 2019 bagi memupuk pembudayaan Al-Quran dalam kehidupan insan. Tadabbur Al-Quran bermaksud penghayatan terhadap ayat-ayat Al-Quran untuk dipahami maksud, hikmah dan pengajarannya dengan memberikan pemerhatian yang menyeluruh terhadap maksud sebuah ungkapan dan makna mendalam yang terkandung di sebaliknya. Insan yang bertadabbur Quran ialah insan yang meneliti sesuatu ayat Al-Quran secara berulang-ulang untuk memahami maksud yang terkandung di dalam sebalik ayat yang difirmankan, membawa insan tersebut terbang tinggi, terpurun menikmati huraian demi huraian wahyu ilahi dengan langgam bahasa yang indah. Tadabbur menjadikan manusia lebih insaf. Manusia akan melontarkan pertanyaan demi pertanyaan yang akan mendorong manusia berfikir tentang hikmah, tentang nilai pengajaran serta merasai nikmat kemanusiaan berintegrasi dengan ayat-ayat Al-Quran. Mimbar menyeru dan mengingatkan para jemaah kepada perkara-perkara berikut. Pertama, ilmu kemukjizatan Al-Quran ialah ilmu yang sangat penting untuk diterokai dan dihayati. Kedua, tadabbur memulihkan manusia memahami ayat-ayat Al-Quran, mengaitkan Al-Quran dengan diri kita untuk diamalkan dalam kehidupan harian dan untuk disampaikan pahaman tersebut
serta dikembangkan amalan baik kepada orang lain. Ketiga, kaedah pengajaran Al-Quran hendaklah beralih daripada sekadar membaca dan menghafal kepada mengutamakan fahaman, penghayatan dan amalan. Keempat, jadikan Al-Quran penyuluh hidup dan sedarilah bahawa Al-Quran akan menjadi teman setia ketika kita berada di alam barzakh. Oleh itu, rapatlah diri dengan Al-Quran dengan menjadikan amalan setiap hari, membaca walaupun sepotong ayat dengan memahami maksudnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.